Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah bersama saya Nurul Sabrina binti Abdul Razak. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang menarik, yang berkait rapat dengan zaman yang kita lalui pada zaman kini, iaitu berkaitan dengan pemikiran yang sesat. Bagaimana pemikiran sesat ini terjadi? Ada putarannya. Baiklah, yang pertama, pemikiran sesat ini didasari dengan pemikiran materialism. Apakah materialism ini? Materialism ini adalah sesuatu kepercayaan ataupun lebih berpegang kepada kebendaan. Apabila kita lebih berpegang kepada kebendaan dan kita akan meminggirkan perkara yang agama, perkara yang hak, itu adalah materialism, maka ia akan membawa kepada pemikiran yang sekular, secularism. Bagaimana dengan secularism ini pula? Secularism ini pula adalah pemikiran yang langsung menentang perkara yang berkaitan dengan agama dan hanya mementingkan kebendaan. Ada juga pemikiran sekular ini terus menerus menentang pemikiran agama ni dengan dahsyat. Pemikiran secularism ini menyatakan bahawa kehidupan dan juga agama ini perlu dipisahkan. Ini tidak boleh disatukan. Mereka tidak menerima agama, nilai kehidupan ini dan juga agama. Mereka tidak menerima itu, tetapi malah mereka memisahkan kehidupan dan juga agama. Itu adalah pemikiran secularism. Yang pertama tadi, sebab ianya didasari dengan pemikiran yang materialistik. Kemudian apabila pemikiran yang sekular ini, maka ianya boleh membawa kepada pemikiran yang liberal, liberalism. Bagaimana liberalism ini? Liberalism ini bermaksud kebebasan. Apabila mereka memisahkan agama dan juga kehidupan, agama dalam kehidupan mereka, maka ianya pasti akan mencapai liberalism, iaitu mereka merasakan kebebasan, iaitu tiada ikatan dengan agama. Tiada apa-apa peraturan yang boleh mereka ada talian ataupun boleh mereka diikatkan dengan agama. Tiada. Maka itu boleh dikatakan sebagai liberalism. Kemudian seterusnya, apabila mereka sudah merasa kebebasan itu, mereka akan membawa kepada pemikiran yang rasional, di mana dalam kehidupan mereka, mereka hanya akan menggunakan akal sahaja. Akal sebagai tempat untuk membuat sesuatu keputusan itu. Dan tidak didasari langsung dengan agama. Maka akal itu menjadi tunjang utama mereka lah, untuk memenuhi segala keperluan mereka, termasuklah keinginan mereka sendiri. Apabila mencapainya tahap pemikiran di mana mereka hanya mendasarinya dengan akal dan tidaknya dengan agama, maka mereka akan memperjuangkan tentang manusia sahaja, iaitu humanism. Bila memperjuangkan tentang manusia, tidak ada lagi perkara yang diperjuangkan atas dasar-dasar agama, tetapi hanya memperjuangkan atas asbab diri mereka sendiri, ataupun lebih tepat kita katakan sebagai keinginan mereka sebenarnya. Humanism kan, mereka akan memperjuangkan tentang kemanusiaan sahaja, tidak ada unsurnya dengan agama. Kemudian apabila mereka memperjuangkan sesuatu yang kita katakan berkaitan dengan manusia sahaja, maka dia akan membawa kepada human right. Mereka memperjuangkan hak asasi mereka sendiri. Mereka memperjuangkan hak asasi mereka ini dengan bersungguh-sungguh, sedangkan hak asasi mereka itu berkemungkinan hanyalah daripada keinginan mereka sahaja. Kemudian apabila memperjuangkan hak asasi mereka, akan terbawalah kepada pluralism. Maksud pluralism ini pula bermaksud tiada tempat, tiada yang betul dan tiada yang salah. Bermaksud kalau untuk wahyu, kalau kita tengok untuk wahyu kan, ada tempat untuk kita rujuk, bermaksud ada yang benar, ada yang tidak benar. Maksudnya kita merujuk kepada wahyu. Tetapi kalau pluralism ini, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Bermaksud mereka memperjuangkan hak itu, hak mereka tersendiri. Contoh hak kanak-kanak, hak agama A, hak agama B, mereka memperjuangkan, tetapi tidak ada satu pun mereka mengatakan ia benar dan juga ia salah. So mana mereka nak merujuk? Maka bila mereka nak merujuk ini, tak ada tempat tertinggi untuk mereka merujuk, maka mereka akan mengamalkan amalan demokrasi, di mana mereka akan mengambil keputusan dan pendapat orang ramai.
mengenai apa yang mereka perjuangkan. Mereka akan mengamalkan konsep demokrasi ini untuk mencapai keinginan mereka sendiri. Daripada situ sebenarnya kita fahamlah sebenarnya terbentuknya satu putaran ini yang lengkap daripada yang pertama sekali didasari dengan materialistik, iaitu dengan kebendaan, materialism, kemudian seterusnya membawa kepada pemikiran yang liberal, kemudian sekular liberal, kemudian membawa kepada perjuangan kepada hak asasi mereka, kemudian pluralism dan juga amalan demokrasi ini. Tidak bolehlah kita katakan mereka ini kita memisahkan seperti dia ni pemikiran dia sekular sikit tapi dia bukanlah pluralism. Tidak boleh kita katakan, kerana hakikatnya antara kaitan munculnya pemikiran sesat ini adalah berkait antara satu sama lain dengan putaran ini sebenarnya. Okey, itu saja untuk saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.